Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, video kali ini kita akan sambung semula beberapa example dalam chapter 5, iaitu masih lagi mencari centroid. So, okay, yang ini example 6.1 ada dalam buku Arsi Hibda chapter 6. So, soalan ni minta you all locate the centroid of the area shown in the figure lah. So, area mana yang dia nak adalah area yang berbentuk kelabu, sama macam contoh sebelum ini. Okay, so first step yang pertama apa? You perlu dapatkan dia punya DA lah. Okay, ataupun area dia. So DA dia adalah apa? Maksudnya area bagi kawasan yang berlorik lah, iaitu you ada dia punya tinggi yang ini dirakkan dengan lebar dia. So tinggi dia adalah apa? Adalah Y, lebar dia adalah DX. So DA kamu adalah Y DX. Okay, inilah. Okey, kemudian kita akan cari X curl dan juga Y curl. So X curl kamu adalah bersamaan dengan X, iaitu panjang inilah. Okey, dan Y curl kamu, dia sebabnya X ke Y curl berada di kedudukan sini. Okey, so Y curl kamu adalah separuh daripada Y. Okey, so sini. So Y curl kamu adalah 1/2Y bersamaan dengan Y/2. So, sama dengan ini. So, bila kamu dah dapat beberapa elemen ini, masukkan dia dalam equation untuk mencari centroid. Okey, iaitu X bar dan juga Y bar lah. So, X bar kamu yang ini dan Y bar ini adalah yang ini. Okey, so kita akan tengok satu-satu. Kita akan tengok pada X bar dahulu. So, X bar rumus dia adalah kamiran X curl DA over kamiran DA. Okay. So, sekarang kita punya gambar rajah berwarna kelabu itu, dia punya range mana? Okay. So, since dia dah ada dalam figure yang biru, so range dia untuk X adalah daripada 0 hingga 1. So, you nampak range dia daripada 0 hingga 1. So, X curl kamu adalah mana tadi? Equal to X. So, X DA. Dan DA kamu adalah Y DX. So, X Y DX. Okay. Dan kita tahu juga kita punya XY. So, bila you kamirkan Y, okay, so Y ini nanti macam mana? You tak boleh nak kamirkan sebab you ada dalam sebutan Y. So, tengok balik kepada curve di mana, okay, di mana terletaknya kawasan yang berwarna kelabu. So, you tahu Y kamu adalah X kuasa 2. So, masukkan equation yang ni tadi ke dalam sini. So, bila X, Y, dan you tahu Y kamu adalah kuasa 2, dia akan jadi X kuasa 2. So, you akan dapat X kuasa 3, iaitu yang ini. Okay. So, bila dah sebutan tu dalam bentuk X, barulah you boleh kamirkan dengan memasukkan nilai X kosong dan juga X1. You akan dapati X bar kamu adalah 0.75 meter. Okay, settle untuk X bar. Kita tengok pada tengok pada Y bar. Okay. So, Y bar sama, cuma you gantikan lah. Dia akan jadi Y curl. So, Y curl kamu adalah Y/2. Okay. Y/2. Dan DA kamu adalah Y DX. So, sekarang kita punya ni masih lagi sama. Kamera yang kita nak kamirkan adalah dalam sebutan X, tapi you punya sebutan kamera itu dalam Y. So, kena gantikanlah Y itu kepada X. Okay. So, macam mana nak gantikan Y itu kepada X? Iaitu dengan tengok inilah. Tengok balik pada equation, iaitu you tahu Y bersamaan dengan X kuasa 2. Okay. So, Y adalah X kuasa 2. Masukkan Y tersebut dalam mana? Dalam sini. Okey.
So ni akan jadi X kuasa 2 bahagi 2 Y dengan X kuasa 2 dx. So kamilkan dan you akan dapat Y bar kamu adalah 0.3 meter. Okay, settle untuk example 6.1. Example seterusnya di mana you ada kawasan yang berwarna kelabu dalam bentuk melintang. Jadi you akan dapati bila dia melintang, dia punya dA pun akan berubah. Iaitu nak cari dA dia adalah ini didarabkan dengan ini. So ini adalah apa? Iaitu 1 tolakkan dengan X. So nilai ini adalah 1 tolak X. So dA kamu akan jadi 1 tolak X di Y. Okey. Itu yang ini adalah dia punya area yang kawasan berwarna kelabu. Okey. And then you punya X curl adalah apa? Adalah 1. Okey, itu X curl kamu mana? Yang separuh dari sini kan? Dia akan jadi X tambah, okey, nak tahu X curl. X curl adalah jarak daripada sini ke sini. So ni adalah you punya X curl. So X curl adalah X, iaitu ini, tambahkan dengan separuh daripada 1 tolak 2, iaitu tambah 1 tolak 2. 1 tolak X dibahagikan dengan 2. So itu adalah you punya X curl. Okay. Dan you punya Y curl, okay, Y curl sama dengan Y. Okay. So kalau ni yang tadi X curl tu, kalau you pemudahkan equation tu, dia akan jadi 1 tambah X bahagikan dengan 2. Okay. So dah dapat dah komponen bagi dA, X curl dan juga Y curl. Kita masukkan dalam equation dia, iaitu yang ini. Okay. So basically dia sama dengan example yang lepas-lepas. Selalunya yang student buat mistake bila dia salah menentukan dia punya dA, X curl dan juga Y curl. Untuk masukkan dalam formula tak jadi masalah. Okay. So yang ini saya tak akan go through panjang lah, sebab kita dah banyak kali buat kan. Cuma nanti saya minta you all kaji sendiri, maksudnya belajar sendiri dengan pemahaman yang you dapat daripada example-example sebelum ini. So kali ini kita akan sama juga dengan example 6.2. Saya minta you all study sendiri, sebab sama je konsep dia. You kena practice macam mana nak dapatkan dA, dan you kena mahirkan macam mana nak dapatkan X curl dan juga Y curl. Okay. Ini sama juga solution bagi example 6.2. Okay, continue. Dan kali ini adalah start topik yang penting. Semuanya penting, tapi yang ini pun sangat penting sebab soalan macam ni sangat selalu keluar dalam test ataupun final, di mana kamu perlu carikan center ataupun centroid for composite body. Okay, composite body ni maksud apa? Maksudnya dalam satu rigid body tu you ada pelbagai bentuk. Okay, maksud kita, if a body is made up of several simpler bodies, then a special technique can be used. Okay, contohlah you punya composite tu bentuknya macam ini. Okay, ataupun bentuknya macam ini. Okay, ada combination beberapa. Jadi perlukan teknik yang sesuai lah untuk kita dapatkan dia punya location. Sebab kalau you satu body saja, contoh macam ni, you tahu dah centroid dia. Let's say lah kalau ini you punya X dan ini adalah you punya Y. So centroid bagi Y kamu adalah yang mana? So inilah you punya Y curl. Okay, untuk X curl inilah, so ini akan jadi X curl. Okay, so kita akan tengok kalau dari combination. So prosedur yang kena ingat,
Pertama kali, once you dapat pelbagai bentuk composite body, you kena pecahkan dia, you kena divide body into several sub parts. Maksudnya, let's say lah you ada macam mana? Macam ni lah. Okay. So, yang berlorek yang mana? Yang ini. Okay. So, saya akan dapati yang saya punya composite body ni dalam bentuk trapezium. Okay, kalau lah contoh saya tak ingat lah macam mana nak cari centroid bagi trapezium, saya pecahkan dia kepada beberapa, iaitu saya pecahkan dia kepada dua bahagian lah. Itu bahagian pertama segi empat segi empat tepat, dan juga bahagian yang kedua segi tiga. Jadi segi empat saya boleh carikan centroid dia, dan segi tiga saya boleh carikan centroid dia. Itu maksud dia you kena pecahkan beberapa sub parts lah. Lepas tu point yang kedua, if the body has a hole or cut out, treat that as negative area. Maksud dia, okey, biasanya kawasan yang tidak berlorek ataupun kawasan yang dipotong, kita akan consider dia sebagai negative area. Maksudnya kawasan kita tak nak. Contoh macam mana? Contohlah let's say you ada macam ini, dan tiba-tiba you ada hollow di tengah. Dia suruh minta kamu carikan kawasan berlorek carikan centroid bagi kawasan berlorek yang ini. Okey. So kaedah pertama, kita kena pecahkan dia kepada berapa bahagian. Jadi saya akan pecahkan dia kepada dua bahagian, iaitu segi empat tepat, dan juga bahagian kedua iaitu circle. Jadi circle ini area dia, okey, saya akan letakkan dia sebagai negatif sebab saya tak nak kawasan yang tak berlorek. Saya hanya nak cari kawasan berlorek. Jadi mana kawasan yang tidak berlorek itu, saya perlu letakkan negatif sebab saya tak nak. Okey, itu untuk area. So nanti kita akan go through example apa maksud yang dia negatif itu. Okey. And then prosedur yang ketiga adalah centroid with lines on line of symmetry. Okey. Kemudian kita boleh cek centroid lah bagi setiap subpart itu, yang mana dia simetri. Dan yang keempat dan juga yang terakhir, prosedur yang terakhir, sangat penting dan kamu mesti buat dia ataupun kena create table dan calculate centroid. So saya nak untuk composite body, okey, untuk composite body, untuk cari dia punya centroid, tolong buat dalam bentuk jadual, supaya kamu boleh nampak you punya jalan kerja, supaya jalan kerja kamu kemas, supaya mengelakkan kamu melakukan kesilapan, supaya kamu tidak melakukan kesilapan lah basically. Jadi bila teratur, you nampak what is your mistake. Okay, so mungkin saya tak nampak, kita akan go through beberapa example. Since dia masih lagi dalam centroid, jadi inilah dia formula-formula yang kita akan gunakan pakai. Okay, basically mostly kebanyakannya untuk you punya batch, kita akan tengok yang 2D lah, di mana you akan cari centroid bagi X bar dan juga Y bar. Okay, so bila once you dah mahir yang 2D ni is okay. Bila yang 3D tu mungkin dah akan jadi complicated sebab you nak tengok dalam Z-axis kan. Tak apa, kita mahirkan yang 2D dahulu. So seperti biasalah, S bar ni adalah apa? Coordinates of the center of the gravity. Bermaksud centroid bagi keseluruhan composite body. Okay, kalau X curl, Y curl ni adalah coordinate of the I particle. Contohnya coordinate bagi subparts, okay, yang you pecah-pecahkan dia. Okay, nanti kita akan tengok lah. So W ni okay, sebenarnya tak termasuk pun sebab tak ada pun dalam kita punya formula. Okay, so inilah dia table yang you perlu buat. Wajib buat. Kalau tak buat, saya tak akan nilai you punya jalan kerja sebab nanti saya tak tahu susun atur you macam mana. Okay, so body ni sometimes saya gunakan dia sebagai, saya tulis sebagai parts lah ataupun bahagian. Okay, ini area untuk bahagian. Ini adalah kalau you nak tulis sebagai X curl pun boleh, Y curl pun boleh. Ni pun X curl, ni pun Y curl. Kalau you nak tulis sebagai X pun boleh juga. Okey, bermaksud yang kolom yang
tadi berapa, 1, 2 ni kolom ketiga, keempat ni bermaksud adalah centroid. Kolom yang ketiga adalah centroid pada x-axis bagi setiap bahagian. Okay. And then nanti bila daripada table ni nanti, okay, sorry, you akan masukkan lah you punya equation ni nanti kan. You akan dapat x bar equal to summation xc a over summation a. Ini adalah formula untuk centroid. Bagi keseluruhan, y bar adalah summation yc a over summation a. So kalau you nak gunakan x bar atau equal to x curl a bahagi summation a, y bar equal to summation y curl a bahagi summation a. Okay. So inilah yang you kena masukkan daripada table ni, kita akan masukkan dalam equation yang ini. Okay. So selalunya dalam table ini, okay, apa yang perlu buat, so di bahagian bawah ini nanti, let's say lah you dah habis settle semua kan. So di bahagian bawah yang ini you akan ada summation lah. Yang ni akan jadi summation xca, ni akan jadi summation, sorry bukan x, iaitu y ca, dan kita akan cari summation, okay, summation area. So ini yang ketiga ni nanti yang kita akan masukkan dalam formula yang tadi padamkan tadi. Okay. So jom kita go through kepada beberapa bahagian. Okay. Sekarang example 6.4 sama juga saya dapat daripada buku Al Hibla. Locate the centroid of the plate area shown in the figure below lah. Okay, you ada kawasan berlorek berwarna biru yang berada pada paksi X dan juga paksi Y. So dia adalah 2D lah. So end up nanti dia minta kamu dapatkan X bar dan juga Y bar. Okay, so sekarang ni you kena tahu, you dapati you punya axis tu adalah berada di tengah-tengah composite body. Okay, ini bermaksud kawasan yang sebelah ini dia akan jadi X kamu adalah positif, Y kamu adalah positif. Di mana kawasan yang sebelah ini X kamu akan jadi negatif, Y kamu akan jadi positif. Okey, kat mana yang kita akan masukkan? Okey. So kena ingat dia berada di kuadran mana. Okey. Itu saya generalnya lah. Okey. So sekarang ni, ini adalah composite body di mana you ada beberapa bahagian. Okay. So kalau saya nak pecahkan dia pada bahagian bahagian yang mana? Kalau yang kira berlorek saya boleh pecahkan dia macam ni iaitu bahagian yang pertama segi 4 tepat, segi 4 sama, sorry. Bahagian yang kedua segi 4 tepat. Bahagian yang ketiga segi 3. Okey, saya dapatkan terus. So maknanya nanti bila you pecahkan bahagian dia akan jadi macam mana? Okey. Dia akan jadi dia macam yang ini, setiap bahagian lah. Okey, setiap bahagian. So kita tahu nanti bila you nak pecahkan, you kena masukkan dalam bahagian ni lah. Contoh you kolom pertama tadi apa? Parts kan? Okey, ini adalah you punya area lah. So area ni akan jadi meter kuasa 2. Okey. So let's say yang pertama, part yang pertama kamu adalah segi 4 tepat, iaitu 1 meter dan juga 1 meter. Okey. So sekarang kita nak cari area dia ada apa? 1/1 akan jadi 1 meter lah. Okay, settle. And then nak cari dia punya X curl dan juga Y curl. So X curl bermaksud jarak daripada paksi Y ke centroid dia. So saya akan buat satu-satu lah. Yang ni saya biarkan dahulu. So maknanya dia sepatutnya berada di sini di centroid. Okay. So X kamu yang mana? X kamu adalah yang sini.
So ni adalah X kamu, iaitu adalah 2 campur 1 bahagi 2. 1 bahagi 2 mana? Yang ni lah separuh So dia akan jadi 2 campur 0.5. Okay, sorry, yang ni 2 campur 0.5. So dia akan jadi 2.5. So centroid X curl bagi bahagian pertama dia akan jadi 2.5. Okay, untuk Y curl bagi bahagian yang pertama adalah tinggi ni lah. So ni adalah you punya Y curl. Y curl adalah separuh daripada 1/2 bersamaan dengan 0.5. Okey. So ni dalam meter, ni pun dalam meter. Okey. Saya bagi bahagian yang pertama. Okey. Bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua adalah yang ini. So centroid mungkin berada di somewhere here lah. Okay, ni adalah bahagian yang kedua So bahagian kedua, you ada dia punya tinggi dia adalah 3, lebar dia adalah 2. So area dia adalah 2 darab 3, 6. So X dia adalah yang mana? Yang horizontal lah, centroid ke paksi Y. So iaitu apa? 2 bahagikan dengan 2, separuh daripada 2 lah, iaitu 1. Y kamu, Y curl adalah yang ini, iaitu tinggi dia berapa? Tinggi dia adalah 3 meter kan. So bahagikan dengan 2 akan jadi 1.5. So 3 bahagi 2 akan jadi 1.5. So Y curl kamu adalah 1.5. Settle untuk bahagian yang kedua. Untuk bahagian yang ketiga, bahagian ketiga kamu ada segitiga segitiga. Okey. So segitiga dia ada rumus untuk cari centroid. Okey, dia ada rumus. So centroid berada di somewhere here lah. Okey. So saya akan buatkan di bahagian atas untuk kamu boleh nampak So centroid untuk segitiga. Okey, biasanya yang bahagian bawah ni kita panggil sebagai base. Yang dia punya height ni kita panggil sebagai height lah. Okey, untuk centroid bagi segitiga dia akan jadi mana tadi? Buat kat sini pula sebab tak cukup kan. Tak ada space. Okey. Dia akan yang ini formula yang you kena ingat sampai bila-bila. Dia akan jadi B/3, jarak dari sini ke sini B/3. Kita dah belajar kan sebelum ni kan. Yang ni akan jadi 2B/3. So untuk yang H ni, bagi bahagian sini dia akan jadi H/3. Yang ni akan jadi 2H/3. Okey, so kita aplikasikan rumus yang ini ke dalam yang inilah. So yang ini kita nak cari X curl dia yang mana? Yang ini kan. So ni adalah you punya X curl bersamaan dengan 3/3, iaitu 1. Tapi sebelum tu area dia berapa? Area dia adalah 1/2 darabkan dengan 3, darabkan dengan tinggi dia pun 3. So maksudnya 3 kali 3 9, 9 bahagi 2 4.5. So 4.5 bagi area dia lah. Okey. So untuk X curl dah dapat 1. Untuk Y curl yang mana? Yang ni lah. So ni ada you punya Y curl. Okey. Y curl kamu adalah H/3. H kamu adalah 3 bahagi 3. So jawapannya 1. Okey. So yang ini sebenarnya saya lukis ni untuk you dapatkan table yang ini. Okey, tapi yang ini kenapa dia example ketiga ni dia tak tolak Okey, kita tengok balik. Ada sama ke tak? Dia ambil yang keseluruhan ke? Macam ni you tengok. Beza tak? Macam tadi saya dia ambil, dia kira dia birukan kawasan yang kotak segini. Tapi kemudian dia tolakkan dia. Okey, dia tolakkan dia. Sebab yang asalnya kan.
So terpulang, you boleh pecahkan macam mana? Macam tadi yang figure yang sebelah dia ambil keseluruhan. Jadi keseluruhan ni, okey, kalau you tengok, tengok ni, dia terus ambil keseluruhan. Kemudian nanti dia akan tolakkan kawasan yang ni nanti. So nanti yang asal keseluruhan adalah yang biru ni, nanti dia tolak kawasan yang asal. Sebab yang asal kan bentuknya macam ni. Mana? Ni you punya X, ni you punya Y. So yang berlorek hanya bahagian mana? Bahagian sini saja kan. Ini je yang berlorek. Tetapi bila dia nak kira, sibling dia gunakan, dia ambil keseluruhan tu, dia terus birukan. So bila dibirukan kawasan nombor 2 ni, okey, you tengok, dia akan tolak. Okey, dia tolakkan yang ni, iaitu kawasan nombor 3 ni, dia tolakkan. Dia tak nak kawasan tu. Boleh juga cara macam ni. Okey, kalau macam saya tadi pun boleh juga. Kalau saya tekan nanti, you mesti akan dapat jawapan yang sama. So sebagai you punya pemahaman, okey, you cuba buat macam cara saya buat tadi. Okey, yang mana kita ambil, you perasan kita punya array bagi bahagian 1, 2 dan 3 sebenarnya positif kan, sebab kita ambil kawasan yang berlorek. Kalau kita tak ambil kawasan yang berlorek, macam mana? Tetapi saya ada buat mistake di sini, iaitu yang mana? You perhatikan pada X curl, bahagi bahagian 1 dan juga bahagian 2 You perasan tak, saya punya X curl bagi bahagian 1 2.5 dan juga bahagian 2 adalah 1. Sedangkan tadi saya ada nyatakan kan pasal kuadran di mana X negatif kan. Sedangkan pada bahagian 1 saya dan juga bahagian 2 saya, dia berada pada kuadran X ni adalah negatif. Okey, so bermaksud yang ini akan jadi negatif 2.5. So ini akan jadi negatif 1. Okey. So jangan confuse. Area akan bernilai negatif bila kawasan tu kita tak nak ambil. Tetapi yang sekarang saya tunjukkan kamu ni, saya ambil kawasan yang semua berlorek biru. Kalau dalam example Al-Hibla, dia mengambil kira kawasan yang ini. Okey, dia birukan. Tetapi nanti kemudian dia akan tolakkan area tu. Okey. Dan kena ingat juga, untuk X curl dan juga Y curl, kena tengok dia berada di kuadran yang mana, positif ke negatif. Selalu mistake yang student buat itu yang itulah. Dia lupa nak tentukan sama ada dia punya X curl ataupun Y curl tu berada di kuadran negatif. Selalu mistake di situlah. Okey. So untuk example 6.4 ni, saya nak you cuba gunakan yang saya punya table ini. Sepatutnya you dapat jawapan yang sama macam yang Al-Hibla buat yang tadi. Sepatutnya kena sama. Okey. So yang ni saya akan tinggalkan, tapi saya nak you cuba nanti. Lepas cuba, kalau ada masalah boleh PM tepi saya lah. Okey. So nanti bila kalau kita tengok pada yang example yang Al-Hibla ni lah. Okey, kita continue. So kena faham siapa yang tak faham tadi, kenapa array bagi bahagian ketiga ni negatif? Sebab kawasan ni kita tak nak. Sebab gambar raja asal dia adalah macam mana? Gambar raja asal dia cuma macam ni je. Yang berlorek ataupun yang berwarna biru tu hanya ini saja. Sedangkan bahagian yang ketiga ini dia tidak berlorek. Okey, that's why kita kena buang dia. Sebab tu dalam prosedur tadi saya terangkan, area akan jadi negatif kalau kawasan itu dia ada lompong ke yang kita tak nak dia. So dia akan jadi negatif. Okey. Dan you tengok pada X curl bagi bahagian ketiga. Okey, kita akan tengok bahagian ketiga. X curl dia adalah, ni adalah you punya X curl So X curl adalah 2.5 dan dia berada pada kuadran X negatif. That's why dia akan jadi negatif 2.5. Okey. Y curl adalah yang ni lah, 2 positif sebab berada pada kuadran Y positif. Kalau pada segmen yang kedua,
Macam saya terangkan tadi, segmen kedua kamu asalnya daripada ni dia ambil keseluruhan lah. Okey, dia ambil yang keseluruhan, maksudnya yang ini. Itulah bahagian kedua. So bahagian kedua, kalau you carikan dia punya centroid dia, iaitu berasal daripada dalam kuadran X negatif. Okey, X negatif, yang akan dapati adalah negatif 1.5. Okey, dan Y masih lagi positif. So sebenarnya bahagian yang sangat kritikal bagi composite body, bagi teknik yang ini adalah untuk kamu dapatkan data bagi kolom ini, kolom X curl dan juga Y curl. So 3 kolom pertama ini akan menentukan sama ada jalan kerja kamu tu betul ataupun tidak. Okey, sangat kritikal. That's why pemahaman macam mana nak tentukan X curl dan Y curl bagi composite body, nak pakai centroid dia, sangat-sangat penting. That's why kaedah ni adalah practice make perfect. Okey, sebab kolom yang dua yang ini tak ada masalah, sebab you hanya masukkan rumus sahaja. Kalau X curl kamu betul, Y curl kamu betul, so kolom dua yang last ni tak ada masalah. Saya tak perlu risau. Yang saya akan check, yang saya akan berikan nilai, berikan markah adalah kolom 3 yang pertama ini. Okey, kolom 3 yang pertama inilah. So kalau ni salah, the rest of your procedure method tu ataupun the rest of your calculation tu akan jadi salah. Okey, sebab yang lain, untuk yang nak carikan X bar dan juga Y bar tu hanya tinggal masukkan rumus sahaja. Okey, tak ada masalah. So yang ni saya akan tinggalkan kamu dengan beberapa soalan lah untuk latih to be, dan juga nanti saya akan berikan assignment. Sebab saya tahu kalau student ni tak diberikan assignment, tak diberikan latih to be, you all tak akan practice. Bila tak practice, tak perfect. Bila tak perfect, susah untuk jawab. Okey, so kita tengok pada example yang seterusnya. Okey, kalau macam ni, saya minta you all carikan centroid bagi kawasan yang berlurik ni lah. So sekarang kita akan tengok dua kaedah lah. Maksudnya dua cara macam mana nak solvekan centroid bagi kawasan berlurik ini. Okey, cara yang pertama sama juga, prosedur yang pertama, you kena pecahkan composite body itu kepada beberapa bahagian. Okey, iaitu you ada bahagian yang pertama, okey, kedua segi 4 sama, ketiga segi 3, dan juga keempat segi 4 tepat. Okey, dan kelima. So kelima ni adalah kawasan di mana you tak nak dia. Okey, yang ni kita tak nak. That's why suku bulatan ni, area dia kita akan tolakkan dia. So kat sini nanti dia punya area akan bernilai negatif lah, sebab kita tak nak kawasan tu. Kita hanya nak yang mana? Nak yang ni sahaja. Okey, nak yang ni sahaja. So kat sini you akan ada berapa bahagian? Ada 5 bahagian. Bila ada 5 bahagian, you punya table akan jadi panjang. Okey, so bila dipanjang, inilah you punya segmen kamu. So areanya tadi ini semua dalam bentuk apa tadi? Unit dia apa? Unit dia adalah inch lah. Okey, so sekarang kita cari satu-satu lah, betul ataupun tidak. So untuk area yang pertama, okey, untuk area pertama adalah segi 4 tepat. So segi 4 tepat, yang inilah area pertama, iaitu panjang ni apa? 1 inci salikan 1 inci. So dia punya area pertama adalah 1 inch kuasa 2. Okey, so X1 curl adalah yang mana? Dari sini ke sini lah. Okey, iaitu 1 inch bagi 2 bersamaan dengan 0.5 inch. Okey, Y1 curl adalah tinggi dia, sama juga 0.5 inch. Untuk area yang kedua, okey, area yang kedua adalah segi 4, sama juga
So sama juga dengan A1 lah. So dia akan jadi 1, yang ni akan jadi X2 ke 0.5, Y2 ke 0.5. So sekarang ni dapati composite body kamu ni berada di kuadran X positif dan juga Y positif. So tak akan ada masalah untuk tentukan dia negatif ke positif. Okey. So untuk yang ketiga, dia ada segitiga kat sini. So segitiga untuk A3 adalah 1/2 darab panjang, iaitu apa panjang dia? 3. Okey. Ni panjang dia 3 Okey, 3 darabkan dengan tinggi dia adalah 1. Okey, 3 bahagi 2 sama dengan 1.5 lah. 1.5. So X3 curl macam mana X3? X3 adalah yang ini. So ni adalah you punya X3 curl, iaitu panjang ini apa? B bahagi 3 kan? Iaitu B kamu adalah 3 bahagi 3. Okey, dicampurkan dengan 1 inci, iaitu ini. Okey, 1 inci. So you akan dapat 2. So dia akan jadi 2. Okey. Untuk Y dia adalah inilah. So ini adalah mana? Panjang ni adalah H/3 bersamaan dengan apa? 1 bahagi 3. Ini tinggi ni adalah 1. So bagi keseluruhan ni adalah 1/3 campur dengan 1. Akan jadi 4/3. So Y2 ke Y3 ke bersamaan dengan 4/3. Okey. Untuk yang kawasan 4, okey, subpart yang keempat adalah yang ni. So dia sentral ada di sinilah. So X kamu adalah ini, iaitu panjang ini adalah 3 bahagi 2 bersamaan dengan 1.5 campurkan dengan lebar ini, iaitu 1. Dia akan jadi 2.5. So area yang keempat adalah 3 darab 1 bersamaan 3. X curl dia adalah 2.5. Y curl dia adalah tinggi ni 0.5 inch. Sekarang untuk yang kelima. Okey, area 5 you kena tahulah. Okey, you ada pi j kuasa 2 kan? So maksudnya pi, apa formula dia? Dia akan jadi ni, pi j kuasa 2. Area bagi bulatan adalah pi j kuasa 2, if I'm not mistaken. Tapi ni adalah suku, kena bagi dengan 4 lah. Okey, dia akan jadi pi j kuasa 2 bagi 4. Okey, kalau saya salah, you kena cari balik. Sebab ini adalah common punya formula Okey, so nilai-nilai nanti you masukkan dalam table yang ini. Okey, dapatkan table yang ini. So ini adalah, kita tengok untuk yang kelima tu adalah suku bulatan yang kita tak nak. Dia kita akan letak, dia tolak. So untuk X dengan Y nilai dia semua positif sebab dia berada pada kuadran X positif dan juga Y positif. So dengan menyelesaikan equation bagi kolom 1, 2 dan 3, you akan dapat kolom yang inilah, XA dan juga YA. Yang ini adalah summation XA, ini adalah summation YA, dan ini adalah summation A. Okey, masukkan dalam equation, you akan dapat nilai dia X adalah 1.95 dan Y adalah 0.904. Okey, ini adalah cara yang pertama. Kita tengok cara yang kedua menggunakan figure yang sama. Okey, menggunakan figure yang sama di mana kita pecahkannya hanya kepada 3 bahagian saja. Okey, 3 bahagian saja, iaitu
Bahagian pertama adalah yang keseluruhan ini. So saya carikan dia punya area keseluruhan ini. Saya tolakkan dengan area yang kedua, iaitu suku bulatan, dan juga area yang ketiga, segitiga ini. Okey. So area bagi yang ketiga ni, area dia akan jadi negatif. Area yang kedua ni A3 area yang kedua dia akan jadi negatif juga, sebab kawasan tu kita tak nak. Kita hanya nak kawasan yang berwarna biru ni sahaja. So kalau you tengok table dia akan jadi macam mana? 3 bahagian. You perasan tak? Kaedah yang pertama, you ada 5 bahagian, di mana kemungkinan kamu untuk buat mistake sangat besar, sebab you perlu cari X curl dan juga Y curl bagi setiap bahagian. Sedangkan bagi kaedah yang ini, you cuma ada 3 bahagian, di mana you punya calculation sangat pendek. Okay, so you perasan tadi untuk bahagian 2 dan 3 kita punya area akan jadi negatif, sebab kawasan tu kita tak nak. Okay, dan seperti biasalah kena cari juga cari X curl dan juga Y curl. Okay, dan bila you kira, you akan dapati X bar dan juga Y bar kamu adalah sama. So soalan untuk composite body ni sebenarnya tengok kepada you punya kreativiti. Seboleh-bolehnya cuba elakkan mengira dengan membuat banyak bahagian. Okay. So bila you kurangkan bahagian, bermaksud you akan ada certain parts yang kamu perlu buang lah, macam tadi. Okay, you perasan kan? Yang ni sebenarnya bila you kurangkan bahagian tu, pengiraan akan jadi pendek dan masa yang perlu diselesaikan pun menjadi singkat. So kata this kind of method is we work smart, okay, not work hard. Okay, you perasan dia akan sama. Okay, okay, ini adalah formula kalau you nak carikan apa ni, ni kita bagi sebagai apa, trapezium kan. Okay, nak carikan dia punya formula bagi ni lah. Yang you boleh cari. Biasanya yang common yang you perlu tahu, centroid yang biasa, segitiga. Kena cari, kena hafal dah rumus untuknya area bagi bulatan, area bagi suku bulatan. Tu dah kena memorize. Okey. Ataupun catat dalam buku. Ni adalah common composite body design yang you akan jumpa. Okey. So ini pun sama jugalah untuknya cari area bagi segitiga yang bukan bentuknya macam ni. Biasa kita jumpa bentuk macam ni kan. Tapi kalau bentuknya macam ni, nak cari area dia macam mana? Sama jugalah. Area 1/2 B darabkan dengan H. Tapi nak cari Y bar dia, samalah H/3. Okey. Untuk cari S bar dia dah akan lain lah. Okay, kalau macam saya nak play safe, kalau saya dapat soalan macam ni, saya takut saya buat mistake, saya terus bagikan dia lah kepada 2 bahagian. Okay, ni bahagian pertama, ni bahagian kedua, untuk play safe. Okay, okay, itu sahaja untuk composite body, iaitu masuk habislah sudah kita punya chapter yang ke berapa? Ni yang ke-5 kan, if I not mistaken lah. Iaitu centroid and center of gravity. Okay, so nanti saya akan bagi beberapa soalan untuk you all buat. Tolong sangat-sangat untuk buat, sebab chapter yang ke-6 ni, bila you tak mahir, you akan ada masalah untuk untuk selesaikan masalah dalam chapter yang selepas ni yang ke-6, iaitu moment of inertia. So bila nak cari moment of inertia, you perlu mahir macam mana nak tentukan centroid. Okay, so chapter yang ke-5 dan ke-6 ni adalah sangat-sangat berkait rapat. Okay, itu sahaja. Terima kasih.